Sentubong ni banyak orang nak ambil kesempatan, terutama nak asal saja melibatkan tanah. Ada orang yang besar-besar yang berminat ataupun mempunyai pendapatan yang lebih berebut nak ambil. Sebab di Sentubong ini sendiri dah macam lubuk. Sebab sampai sekarang ni Sentubong tak ada tanah kosong untuk buat lot untuk generasi yang akan datang. Sampai tak ada. Zaman sekarang ni kerajaan terpaksa mengambil alih dengan membayar balik kepada owner. Saya rasa dakwaan itu tak betul. Saya rasa memang dakwaan itu tak betul. Kalau dia nak tanah yang saya tahu dulu, lah. As far as I'm concerned, tanah tu kalau yang betul-betul ada tanah dulu kan, because they are paid for the ransom of it. Dapat kan. So bermakna, tapi saya nak berseru sikitlah sebab kampung ni kampung Sentubong. Di situ dah ada investment kat situ. So why not? Part of it to be shared to orang kampung. That should be a good way. Sebenarnya masalah ini dah lama dah. Lama dah kita highlight, lama dah kita cakap dengan wakil kita. Bukan YB, wakil kita, contohnya Pengulu ataupun KK. Daripada awal tadi abang kata mereka kadang-kadang tidak begitu penting tentang urungutan ataupun sungai orang kampung. Dia penting kepada kerja mereka. Dia terlalu bias kepada pihak kerajaan hingga menidakkan hak kita sebagai penduduk kampung. I think this one is a very sensitive one because I don't want to say something bad on others. There might be the truth, and then it might be just a hearsay. What I can say is now at this situation, I don't want to speak all about this thing because it will damn out what is kerajaan is going to do with us. There are something actually they are all misunderstanding. Friendly speaking, dulu saya adalah orang kuat pada Barisan Nasional dan saya pernah pegang Sentubong sebagai ketua ranting, dan daripada tahun 85 hingga tahun 2011 saya berjuang dalam parti PBB, Parti Persatuan Bintang, sebab saya tahu parti itu yang boleh perjuangkan anak-anak generasi yang akan datang. Tapi semakin akhir saya tengok apa isu yang kita timbul bertahun-tahun tidak pernah menjadi kenyataan. Okay. Boleh cik komen tak sih pasal tak puas hati. Ketidakpuasan itu. Ketidakpuasan itu adalah individu. So cuba you fikirkan, kalau you dalam rumah pun, kalau you nak nak puas hatikan anak you ada 10 itu tak boleh. Tak boleh. It must be puas hati itu secara kolektif, di mana semua orang boleh merasakannya. Kalau you memperjuangkan untuk you sendiri, memang manusia ni takkan puas. Selepas beri A dia mau B, selepas beri B dia mau C, dan hingga ke Z. Perjuangan abang kepada PBB selama berpuluh tahun. Berpuluh tahun. Di mana perjuangan abang? Sekarang ni abang berjuang di pihak PAS. Kita buat comparison EN dengan PAS yang bertanding. As far as I'm concerned, this is the first time PAS bertanding kat sini. And sebelum itu pun tidak PKR dan semuanya kan. I think they have a very small majority. How could they govern? It's a very simple question. It's a very simple question. Selain daripada abang yang daripada PBB masuk ke PAS, ada tak lagi kawan-kawan yang lain bersama abang? Alhamdulillah. Yang sama berjuang dengan abang dulu, semuanya ikut belakang. Sebab kita mempunyai visi yang satu. Kita berjuang bukan untuk individu, bukan berjuang untuk keluarga, kita berjuang adalah untuk masyarakat kampung. Dan sekiranya perjuangan kita ni dapat didengar, bukan kita saja bagi pihak PAS yang mendapat keuntungan ataupun laba, pihak penyokong Barisan Nasional pun akan mendapat laba. Saya rasa tak ada orang keluar daripada PBB. Mungkin kadang-kadang manusia ni dia hanya cakap saja kan. So that is to my scouting surround kan. Saya buat analisis kat luar tu kan. Dan kadang-kadang zaman sekarang kata orang it's a game, it's a politic game dia katakan. So, yang tadi abang kata ada orang yang ikut abang tu dalam berapa ramai? Ramai. Yang Ramai. yang beralih arah. Ya, ramai. Orang-orang tu adalah orang yang mempunyai pengaruh dalam politik di kampung. Sebab
mereka ni ikut belakang mungkin dia lihat cara kita, ideologi kita ataupun apa yang kita nak. Kita tak berjuang untuk individu, tak berjuang pada keluarga, tak berjuang pada kampung, untuk generasi kita, untuk masyarakat kita tu. Berapa ramai ke orang yang kecewa? I can tell you what, only kata orang is all on the fingertips only. On the fingertips. I boleh katakan bahawa yang tak faham. Saya nasib faham. Dia nyasib faham. Yang komplain tu situ faham. Because you know why? Oh, itu patut I cakap. Because they have everything what government give, they get it. And they get it. And yet they don't want to support the kerajaan. Kalau kita nak cakap pasal perubahan, kalau segi infrastruktur tu memang wajib kerajaan yang buat. Kita tidak boleh melobi di segi pembangunan infrastruktur untuk menarik undi untuk pilihan raya, sebab benda itu wajib. Di negeri China pun parti komunis pun dia buat jalan, dia buat api air semua. Kita tak boleh menjadikan isu itu untuk meracuni pemikiran, untuk mengambil langkah mudah untuk menyokong barisan nasional. Abang sebenarnya tak nak dengar kata-kata ataupun ucapan. Abang hanya mau di segi perbuatan. Kalau betul-betul nak bantu penduduk kampung, jangan cakap, buat. Jangan janjilah, buat. Sebab kita manusia ni bukan ditinggal dari kata-kata, ditinggal daripada perbuatan. Sampai bila kita nak bicara tentang janji. Bukan kita cakap janji kosong, tak. Janji memang janji. Sampai bila? Kalau betul-betul nak bantu, yang dibantu pun bukan orang lain, orang Melayu juga. Pun orang susah, banyak dikasih, banyak miskin tinggal di sini. Janganlah memberi harapan macam tu dengan mereka. Mereka yang akan menagih belas-belas sampai pilihan raya, yang melahirkan rasa kekesalan, kekecewaan. Jangan macam tu. Kalau kita nak janji, orang buatlah, jangan cakap. Itu paling bagus. Sebab kita manusia dinilai bukan di segi percakapan juga dinilai, tapi di segi perbuatan, itu yang penting. Berharap kerana pengundi-pengundi khasnya di N4 Pantai Damai, sebab janji-janji yang dikeluarkan oleh kerajaan tu bukan macamnya kita makan mi segera lah kan. Kalau makan mi segera, kau masuk rebus tu dan apa tu boleh makan. Sebab itu memerlukan proses. Dia katakanlah dia kena pergi ke satu kementerian untuk mendapatkan dia punya peruntukan dan diatur secara proses, dia aja proses tu. Tapi masalahnya kita ni kadang-kadang orang ni yang kena secara cepat, tak boleh. So bermakna sekarang perlu bersabar. So another 5 more years, give me chance. Dia kata dalam mudah-mudahan umur kita sampai panjang, we can see on it. Dapat penunggahan dan dapat tengok dia punya perubahan.